Alhamdulillah, kita sudah pun melepasi malam ganjil yang pertama dalam 10 hari terakhir Ramadan. Hari ini kita nak cerita nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahir, Al-Qahhar, yang membawa erti maha perkasa, yang menjinakkan, yang menundukkan untuk mencapai tujuannya, ataupun Tuhan yang mencegah lawan musuhnya dengan merendahkannya atau mengalahkannya. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut Tuhan yang memiliki domination, to dominate over. Al-Qahir, Al-Qahhar. Dan kadang-kadang bila kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ada nama-nama yang bersifat menakutkan. Dan demikian agama kita ini, dia ada basyiran wa nadhiran. Dia ada perkhabaran yang menggembirakan, yang memberikan harapan. Tetapi ada juga peringatan-peringatan yang keras dan ancaman yang berat, yang mana kedua-duanya sebenarnya di bawah payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah sebutkan nama-namanya yang juga bersifat dominate over, yang maha perkasa, supaya kita juga ada rasa takut. Kadang-kadang bila semuanya aspek lemah lembut berharap, sebahagian manusia mengambil kesempatan dan dia kata, tak apa, Tuhan ni nanti diampunlah aku. So dia bila take advantage, take things for granted, dia sebenarnya meletakkan diri di dalam bahaya. So Allah SWT memberikan ayat-ayat yang bersifat ancaman, dan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya yang juga bersifat kuasa, perkasa, supaya kita balance. Kita ada keseimbangan antara khauf, takut, dan juga raja, berharap. Dan berbeza dengan apabila kita berdepan dengan manusia yang bersifat berkuasa, keras, yang mempunyai domination over us, yang boleh berbuat mengikut kehendaknya terhadap kita, kita semakin jauh daripada dia. Sebab takut dengan manusia ni, kita makin jauh. Tapi berbeza kita dengan apabila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah Allah pun kata fafirru ilallah, berlarilah, dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita memahami, meneladani dan juga menghayati nama-nama Allah yang bersifat seperti Al-Qahhar, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum ini dalam episod Al-Wahid, Al-Ahad, kita cerita tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tunggal, Maha Esa, satu. Dan dalam Quran ada ketikanya Al-Wahid dan Al-Qahhar itu datang sekali serentak. Contohnya dalam surah yang ke-40, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang ke-16, yaumahum barizun, iaitu pada hari mereka semua keluar daripada kubur masing-masing. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'ah, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua keadaan mereka. Dan Allah akan bertanya pada hari tersebut, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan, kuasa pada hari ini. Dan Allah sendiri akan menjawab, lillahil wahidil qahhar, hanya bagi Tuhan yang satu Maha Esa, yang mengatasi kekuasaannya itu segala-galanya, dominate over everything. Datang daripada huruf akar qaf, ha, ra, yang membawa erti yang seperti kita sebutkan tadi, yang menundukkan dan juga termasuk yang menjinakkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga menjinakkan hati orang-orang yang rebel, orang-orang yang nak lawan Tuhan. Kadang-kadang dia tak kenal Tuhan kan, jadi dia ada sangkaan, salah faham dia menyebabkan dia melawan Tuhan. Tapi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Al-Qahhar menjinakkan hati dia, kemudian dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalunya bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan nama Al-Qahhar, dia dalam konteks berdepan dengan tyrants, dengan diktator, dengan raja yang kejam dan zalim. Misalnya dalam kisah Fir'aun, betapa kejamnya dia. Tak payah kita cerita dia sembelih anak-anak lelaki, dia mendera Bani Israel. Isteri dia sendiri, Asiyah radhiyallahu anha, Asiyah isteri sendiri pun dia sebat, dia seksa apabila isteri dia mengisytiharkan keislaman. Sehingga Asiyah radhiyallahu anha, pada ketika dia dalam keadaan lemah, dia tidak ada tempat nak mengadu, kerana Fir'aun dominate over everything kat Mesir tu. Dialah raja, dialah
Perdana Menteri, dialah ketua polis, nak report kat siapa? Dialah hakim, tak ada siapa. Kan? Tetapi kemudian di akhir nanti, walaupun Allah bersifat Al-Qahhar yang menundukkan, yang mematikan, yang mengazab golongan yang zalim, ia tidak berlaku spontan tanpa ada ajaran yang disampaikan kepada mereka, peringatan yang disampaikan kepada para golongan tyrants ini. Bayangkan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berjumpa dengan Firaun, dan Nabi Musa disebut pergi jumpa Musa, dia dah melampaui batas, tapi cakap kepada dia dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut yang menyentuh hati. Allah bagi peluang kepada orang-orang yang melampaui batas ini. Sebab tu kita bila belajar sampai dah episod ke-21 ni, kita akan mula faham kita tak boleh tengok satu-satu nama Allah secara sendirian. Dia mesti dilihat dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain secara holistik, secara multidimensional. Misalnya tadi Allah Al-Qahhar, tapi Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah juga Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Allah juga Al-Halim yang sangat sabar. Allah juga Al-Latif yang sangat lembut. Jadi Allah bagi peluang kepada golongan-golongan ini, tapi apabila mereka mengambil kesempatan sombong dan menolak Allah Subhanahu Wa Taala, akan tiba satu waktu Allah akan tunjukkan siapakah dia Al-Qahhar. Sebab tu kalau kita nak meneladani nama Allah Al-Qahhar ini, yang pertama kita belajar untuk menundukkan, menjinakkan dan menguasai nafsu kita terlebih dahulu. Ramadan ini sebenarnya refleksi bagaimana nafsu kita. Sebab syaitan direhatkan untuk tempoh sebulan ini. Of course ada syaitan yang kecil-kecil, sebagian pandangan ulama menyebut yang masih boleh menggoda, menghasut. Tapi syaitan-syaitan yang besar, yang ganas dibelenggu. Dan kita sedang melihat refleksi diri kita yang sebenar. Jadi Ramadan ni kalau kita tengok diri kita, ada penyakit-penyakit hati yang masih keras, masih gelap. Kita pun ada perangai-perangai yang kita rasa, syaitan tak ada pun aku duk buat benda ni. So kita kena kuatkan keazaman dan kesungguhan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha untuk kita jinakkan nafsu kita. Ramadan ni kita belajar menjinakkan nafsu. Quran, hadis, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW, Islam tak pernah datang dan mengajar kita untuk membunuh nafsu. Tidak, manusia perlukan nafsu. Dengan sebab nafsu-nafsu itulah kita boleh meneruskan kehidupan, manusia boleh berkembang biak, menjadi keturunan zuriat yang berterusan. Tapi nafsu itu mesti dijinakkan dan dikawal. Yang kedua, apabila kita faham Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahhar, kefahaman itu sepatutnya membuat kita rasa takut kepada Allah sehingga kita sangat berhati-hati tidak bersambil lewa dalam melakukan dosa ataupun menzalimi orang lain. Nama Allah seperti Al-Qahhar sepatutnya membuat kita rasa takut. Bila kita bermain-main dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahhar dan kuasa dan dominance Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghukum kita atas apa saja kezaliman yang kita buat, kita akan menjadi satu golongan yang cukup lalai sehingga apa yang disebut dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat yang ke-44, apabila Allah sebut falamma nasu ma dzukiru bih, apabila mereka ni lupa apa yang telah diingatkan. Banyak kali dah ingatkan ni, dia sengaja melupakan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', Allah buka semua pintu-pintu kesenangan, kemewahan, nampak dia hidup berfoya-foya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga dia pun larut lemas dalam nafsu dan kegembiraan dia, enjoying the life tu. Sedangkan dah banyak kali dah beri peringatan, diketagihkan kuasa, harta, nafsunya itu merajai kehidupan dia. Allah kata akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, Allah biarkan dia sampai satu point, Allah akan timpakan mereka bala bencana azab secara baghtatan, secara mengejut. Dia akan santap kita. Sebab tu jangan main-main. Kita tahu ada dosa yang ianya salah, kita sengaja melakukannya berulang kali. Moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Takut-takut pada ketika kita melakukan dosa itu, Allah menyentap nyawa kita dan pulang dalam keadaan hina. Jadi sama-sama kita usaha, jangan kita mengambil perkara ini sambil lewa. Lalu Allah kata, dan pada ketika mereka disentap secara mengejut, mereka pun berputus asa daripada
mendapat sebarang pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, lindungilah kami semua. Kita nak hidup dalam keadaan kita sayang, cinta, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita juga takut dengan ancaman dan juga amaran-amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qahhar, Al-Qahir, Al-Qahhar. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Qahhar, menghayati, kita menjadi orang yang sentiasa bersama mempertahankan golongan yang dizalimi. Agama kita agama yang mengajar kita untuk sentiasa bersama dengan mereka yang dizalimi, walaupun mereka bukan Islam. Penting hal tersebut, sebab kadang-kadang nak bersama dengan orang yang dizalimi itu ada harga yang mahal. Mungkin tak popular, mungkin terancam, mungkin boleh hilang kedudukan dalam masyarakat. Demikian sirah Nabi SAW. Apabila Nabi berdiri mempertahankan golongan yang dizalimi, Nabi terpaksa menempuh banyak cabaran. Tetapi itulah essence, intipati ajaran Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir, sama-sama kita hidup dalam keadaan perasaan kita ni imbang, balance antara khauf dan juga raja. Dan keseimbangan itulah yang nanti akan membawa kita untuk terus berada di jalan lurus yang lebar, siratal mustaqim. Moga-moga Allah SWT bantu kita dalam 10 malam yang terakhir Ramadan ini untuk mendapatkan keampunan. Kerana apabila Nabi aminkan doa Jibril, apabila Jibril AS doa, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang masuk Ramadan dan dia keluar dalam keadaan dia tak dapatkan keampunan, celakalah dia. Dan Nabi aminkan doa tu. Dan apabila kita mendengar ulasan para ulama, membaca apa yang mereka syarahkan, apa yang disebutkan ialah orang yang tak dapat keampunan dalam bulan Ramadan ni hanyalah orang yang dia tak nak keampunan. Dia tolak dan dia tak mahu memohon keampunan kepada Allah SWT. Itulah dia orang yang dilaknat itu, yang ditimpakan celaka. Adapun siapa pun kita, dengan sedikit usaha kita ucap, ya Allah ampunilah aku, insya-Allah semua hamba-hamba yang memohon keampunan pasti akan diampunkan. Sekian, selamat menjalani 10 hari terakhir Ramadan dengan kesungguhan dan motivasi yang tinggi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.